Ni hak doktor kemudian berguna untuk menghancurkan kolesterol di dalam darah. Wah, pula hak zaman itu kolesterol tak tahu gapo. Hak zaman kemudian buat kajian ada. Dan begitu juga untuk radang buah pinggang, untuk payah nak kencing, jadi ubat juga. Dan untuk mencegah daripada at-tabawul la iradi. Tabawul la iradi makna terkencing, tak boleh nak kawal air kencing, tubik sendiri. Ini baik. Begitu juga untuk radang hati, limpa dan juga usus. Dan untuk cirit-birit, macam-macam lagi. Untuk mandul pun boleh juga, untuk lelah, dan untuk mencerdaskan akal boleh. Ini semua disebut di dalam kitab Mu'jizatus Syifa. Nama dia, karangan Muhammad Izzat, dia sebut. Lepas tu dia sebut pula hak ni hak Dr. Mahmud Nazim An-Nasimi dalam kitab tadi. Dia sebut hak ni dia bagus juga untuk darah tinggi, menurunkan tekanan darah tinggi, bagus. Dan hak ni dibuktikan dalam satu seminar. Ada doktor dia royak lah sini, Dr. Zawahiri, membuktikan dengan cukuplah bahawa ia juga merupakan antibiotik. Antibiotik ini juga disebutkan oleh Dr. Junaid, Hafiz Junaid, yang dia dapat PhD dalam biokimia. Dia buat kajian, memang ada mengandungi antibiotik yang cukup baik untuk menghentikan perkembangan kuman-kuman yang bahaya kepada tubuh. Itu antara yang disebutkan. Ini tak ada disebutkan oleh Ibn Sina. Berapa banyak dah tu. Lepas tu kita belum proses lagi, belum guna dengan macam-macam cara lagi. Orang tak jumpa. Sebab tu anda mengatakan hak ni memang untuk semua penyakit. Soal orang tak jumpa soal lain. Tak jumpa soal lain. Kita ni manusia ni lemah sangat. Berapa banyak ada depan mata kita pun, satunya kita tak tahu dia tu ubat. Tu pun ialah dah. Kalau kita tahu pun, kita tak tahu cara nak guna dia. Kalau kita tahu ni ubat ni, Nabi royak dah, tapi dia ada cara dia. Tak kena cara, tak jadi juga. Cara dia. Hak tu jadi rahsia. Sepatutnya kita orang Islam, maknanya hak ni biar dah kita buat kajian. Dan sekarang ni alhamdulillah sudah ramai dah juga doktor-doktor serata dunia ni sudah buat kajian benda ni. Kau tambah lagi. Jadi hak Nabi SAW kata ni nampaknya kau jelas. Dan inilah yang dipanggil mukjizat. Dan kalau kita kata hak ni untuk orang khusus di zaman dia, tidak, luah. Boleh pergi macam-macam penyakit ni. Tidak kata orang tertentu ataupun penyakit-penyakit yang berpunca daripada kelembapan kau dalam mizaj seseorang tu, dalam tubuh seseorang. Tak mesti gitu. Cuma cara tu kita tak tahu. Cara tu ya. Ni antara yang disebutkan, banyak dah disebut di sini. Lepas tu kita pergi pula kepada seterusnya, bab talbinah majammah li fuadil marid. Talbinah majammah li fuadil marid. Talbinah itu merehatkan, menghilangkan, menenangkan fuadil marid. Baru ni kita terjemah fuad mengikut asal makna dia, iaitu hati. Tetapi kebanyakan ulama bukan mengatakan fuad di sini dengan makna hati, tetapi bahagian atas ataupun bahagian kepala maidah, itu yang dimaksudkan fuadil marid. Maidah tu jadi lemah. Untuk menguatkan maidah tu, hak ni talbinah ini baik. Riwayatnya daripada Aisyah isteri Nabi SAW. Dia kata bila mati, Aisyah ni bila mati anak-anak dia siapa-siapa mati, orang-orang perempuan berkumpul, sedih.
Lepas tu mereka berpisah. Bila balik lah, orang balik, orang melawak tu balik, tinggallah orang-orang rapat-rapat duduk rumah ni. Aisyah akan suruh masak talbinah. Ni sejenis makanan yang sesuai untuk orang sakit. Itu sebenarnya maksud dia sini, makanan yang sesuai untuk orang sakit. Masaklah. Pada tu dibuat pula bubur pula. Lepas tu dibubur talbinah tu atas bubur tu. Thumma qalat, kemudian dia kata, kulna minha, makan, kata dia. Sebab saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talbinah itu majammah li fuadil marid, iaitu merehatkan fuadil marid, maidah orang sakit. Fuad di sini dengan maksud maidah, orang sakit. Tudhibu ba'dal huzni, ia boleh menghilang sebahagian daripada kesedihan. Sebahagian daripada kesedihan. Itu hadis ni. Lepas tu Imam Nawawi, kita tengok Imam Nawawi dulu. Satu, majammah. Ada mengatakan mujimmah. Apa maksud majammah, mujimmah? Yang ni dia merehatkan, menenangkan fuad. Fuad di sini makna asal dia hati, tetapi di sini dengan makna maidah. Dan menghilangkan kesedihan, mencergaskannya. Tak apalah. Amma talbinah, talbinah tu gapo? Iaitu sup ataupun kuah hasad daripada gandum ataupun nukhalah, gandum hak merah, hak tidak buai kulit dia, buai sikit je kulit dia. Qalu, ulama mengatakan ada kalanya dimasukkan dalam dia tu nisa madu. Hirawi berkata, orang-orang lain pun kata juga, ahli bahasa, dia kata dinamakan talbinah ni sebab apa? Daripada laban. Pasal dia tu serupa putihnya, warna dia tu putih serupa dengan susu. Lepas tu dia kata dalam hadis ni istihbab, elok kita bagi talbinah untuk orang yang sedih. Tu je, rekah. Hak maksud sebenarnya di sini iaitu nak ceritanya kepada dia, orang sakit dia tidak serupa dengan orang segar. Dia ada makanan yang sesuai dan makanan yang tidak sesuai dengan dia. Hak tu kita kena perhati. Hak tak sesuai tak boleh bagi. Kau berat penyakit, dia kena bagi hak sesuai. Dan setiap penyakit ada hak sesuai dengan dia, ada hak tidak sesuai, tak serupa. Jadi kalau orang sakit kecil manis tidak serupa dengan orang sakit gulai. Makanan yang sesuai, yang baik dan tidak baik untuk dia. Hak maksud di sini buat bab ni, ada bab di sini nak ceritanya makanan yang sesuai untuk pesakit. Biasanya makanan yang sesuai untuk pesakit ialah yang ringan. Bukan makanan ringan kita faham tu, tak. Yang ni yang mudah hadam, yang tidak berat lah. Hak tu yang sesuai. Dan hak tidak campur bahan-bahan macam-macam bahan ni. Hak tu hak paling mula, hak paling ringkas. Macam-macam lah. Doktor bagi pendapat macam-macam lah. Hak ni kata jus, jus pula jus goni. Hak ni kata air bali molek. Hak ni kata air gandum. Hak mudah di tempat dia. Kalau tempat kita nasi air, misalnya nasi, kalau makan nasi biasa, dalam keadaan dia lemuk, nasi biasa dengan lauk biasa mungkin tidak sesuai. Hak sesuainya kita kata nasi air misalnya, hak ringan dan hak lembut. Hak tu hak sesuai. Kalau tak sesuai tu dengan setengah penyakit, hak lain. Tetapi tetap juga yang lembut dan yang ringan. Hak tu hak nak. Di sini dia bagi contoh hak biasa digunakan di zaman Nabi, hak ada depan dia. Setengah-setengah ulama kata hak ni gini bendanya. Hak tu lah nampak lebih sesuai. Iaitu gandum dia uli, dia kamel uli, tapi dengan tidak bubuh ragi. Setelah uli jadi tokoh-tokoh gitu, dia bubuh air dalam bekas, dalam puyuk tu, rebuh tu. Air yang keluar tu putih jadi, tak ada apa-apa. Hot tu ambil, hot tu lah buat minum. Kalau bubuh madu, ada kalanya tidak begitu, tidak sedap. Dia nak ceritanya kalau kita sakit tak boleh kira sedap. Dalam setengah-setengah hadis ada sebut memang tak sedap. Orang sakit tak suka hot ni. Tetapi kita kena ingat, bila sakit banyak perkara kena patah, tak boleh kira sedap kita. Tak sedap pun, kalau benda tu baik untuk kita, kita kena ambil hak tu. Ni hak mudah di kalangan dia. Tidak semestinya kita guna hak ni.
Misalnya makan koleh ke,